Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Skap Education Land, salam sehati menggapai aspirasi. Yang berusaha Tuan Haji Abdul Rahiman bin Yusof, Ketua Ampang Pecah. Yang dihormati Puan Afaf binti Muhammad Yusof, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati Encik Muhammad Nur Hisham bin Saimun, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang dihormati Encik Muazzam bin Nasir, Guru Penolong Kanan Core Curriculum. Encik Muhammad Faiz bin Jamil, Guru Penolong Kanan PPKI. Yang dihormati barisan guru-guru, para ibu bapa dan murid-murid tahun 1 yang cikgu kasihi sekalian. Pergi berhumah di Tanjung Rokan sebelum pulang mengail ikan, kehadiran tuan-puan kami alukan, kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan kurnianya dapat diberikan kekuatan dan kesempatan untuk kita bersama-sama pada pagi ini dalam satu majlis taklimat ringkas dan suai kenal pendaftaran tahun 1 bagi sesi persekolahan 2022 ya. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu bapa yang dapat melapangkan masa untuk bersama-sama pihak sekolah pada pagi ini walaupun ada cuti ini ya, untuk kita sama-sama mendengar sedikit makluman dan sedikit perkara-perkara yang berkaitan berkenaan dengan sesi persekolahan khususnya bagi anak-anak tahun 1 2021-2022 yang insya-Allah akan bermula pada 21 Mac nanti, ada seminggu lagi ya. Baik, memandangkan kita masih lagi berada dalam keadaan orang kata kita nak masuk ke arah endemik dan pihak sekolah setakat ini belum lagi mendapat kebenaran untuk membenarkan program-program bersemuka yang membolehkan ibu bapa hadir ke sekolah Jadi pihak sekolah mengambil inisiatif untuk melaksanakan program ini secara atas talian melalui platform Google Meet ini Ini kali kedua dah kita buat secara Google Meet. Tahun 2021 pun beginilah keadaannya mudah-mudahan kita doa agar pandemik ini segera berlalu dan kita dapat kembali seperti sedia kala dan murid-murid dapat belajar dan melakukan aktiviti-aktiviti seperti biasalah Sekali lagi pihak sekolah mengalalukan kehadiran dan kedatangan para tetamu, ibu bapa, murid-murid pada hari ini. Program transisi murid tahun 1 ini adalah bertujuan untuk agar murid-murid ini dapat menghadapi perubahan daripada sistem pendidikan sekolah tadika kepada satu sistem persekolahan yang lebih formal, yang lebih rasmi di tahun 1 So dengan terlaksananya program ini, mudah-mudahan kita dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik dalam persekitaran sekolah, terutama bersama guru-guru, rakan-rakan dalam masa yang singkat ini. Baik, sebelum saya bergerak dengan lebih lanjut, kita bergerak dulu kepada agenda kita dengan bacaan doa. Lebat kemiri, pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami mendadah memohon berkat yang Maha Esa. Jadi bagi memohon keberkatan majlis kita pada pagi ini, majlis menjemput Al-Fadil Ustaz Khairul Nizam bin Zainuddin untuk membacakan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Raufur Rahim, kami merapatkan rasa kesyukuran kepadamu kerana dengan izinnya kami berada dan menghadiri program taklimat dan suai kenal tahun 1 sesi 2022. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami berhimpun demi kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mengetahui, berkatilah usaha kami ini, mudah-mudahan dengan usaha kami ini
Anak didik kami akan menjadi pelajar yang cemerlang dan terbilang, pelajar yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek akademik maupun kurikulum. Seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan maklumat yang diberikan dapat memandu kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas pimpinan doa itu tadi. Saya juga memohon ya kepada ahli-ahli semua yang berada dalam wacana maya kita ini di Google Meet ini ya, untuk sama-sama kita membacakan dulu Al-Fatihah dan kita sedekahkan kepada arwah salah seorang ibu kepada salah seorang guru SK Ampang Pecah yang telah pun meninggal dunia pada pagi ini. Jadi sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk almarhumah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih kepada Ustaz sekali lagi. Sekali lagi saya nak ingatkan kepada ibu bapa sedikit panduanlah yang saya maklumkan tadi. Hadir awal, terima kasih kepada ibu bapa yang telah pun hadir awal. Alhamdulillah dengan pakaian yang sopan. Pastikan mikrofon dalam mood senyap. Yang ini penting tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita onkan kamera tapi pastikan mikrofon kita dalam keadaan off sebab nanti dia akan mengganggu bagi orang yang bercakap ya. Dan seterusnya untuk agenda kita pada pagi ini saya terbangkan sedikit. Kita ada beberapa perkara saja secara ringkas. Ucapan aluan pengurusi majlis, kita ada bacaan doa yang telah pun dibacakan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil tadi. Kita ada ucapan guru besar, kemudian kita ada taklimat transisi dan kurikulum oleh guru penongkanan pentadbiran, kemudian kita ada taklimat HAM dan kemudian kita akan terus kepada soal jawab dan bersurai. Inilah gambaran agenda yang akan kita jalankan pada pagi ini. Jadi sekiranya ada ibu bapa semasa taklimat ataupun penerangan dilakukan, sekiranya ada soalan ke, ada pertanyaan ke, tuan-tuan catat dulu. Nanti dalam sesi yang ke-6 soal jawab tu nanti kita boleh kemukakanlah apapun soalan yang ingin ditanya berkaitan dengan transisi dan program untuk pendaftaran tahun 1 ini, tuan-tuan ya. Baik, tanpa membuang masa, kita pergi ke agenda yang seterusnya. Dengan ini saya menjemput yang berusaha Tuan Haji Abdul Rahiman, Guru Besar SK Ampang Pecah untuk menyampaikan ucapan. Persilakan Tuan Guru Besar. Terima kasih kepada pengerusi majlis kita Cikgu Herman, Guru Bimbingan Kaunseling Sekolah SK Ampang Pecah, yang berusaha Guru Penongkanan Kurikulum Cik Puan Hafaf binti Muhammad Yusof, Guru Penongkanan HAM Encik Nur Hisham bin Simon, Guru Penongkanan Co-Curriculum Encik Muhammad Azam bin Muhammad Nasir, Guru Penongkanan PPKI Encik Muhammad Faiz bin Muhammad Jamil, barisan guru-guru, barisan ibu bapa, murid-murid yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT kita dapat bersua dalam wacana maya ini, iaitu dalam sesi taklimat suai kenal. Sesi persekolahan tahun 1 2022. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah kepada semua bapa yang telah anaknya dimasukkan di sekolah SK Ampang Pecah kerana persekolahan wajib bagi tahun 1 sesi 2022. Namun begitu banyaklah perubahan-perubahan telah berlaku sejak beberapa tahun yang kemudian, yang mana persekolahan agak tidak seperti mana yang kita berada sebelum ini, yang mana bersua muka bersekolah, ibu bapa dapat datang ke sekolah dan sebagainya.
Tetapi disebabkan pandemik COVID dan juga kita beralih kepada fasa endemik, tetapi kita masih lagi berada dalam situasi pembelajaran yang bersemuka tetapi ada pembahagian-pembahagiannya. Iaitu bagi sekolah yang 600 murid ke atas, ada juga murid-murid yang akan digilirkan. Nasib baiklah, Alhamdulillah sekolah kita di bawah enrollment 600, maka kita boleh bersemuka semuanya datang ke sekolah. Jadi tahun 1 akan bermula pada 21 hari bulan Januari 2022. Jadi ibu bapa semua sematkan dalam kalender tuan-tuan bahawa anak-anak akan mula bersekolah. Jadi persekolahan itu nanti saya tak dapat lagi info daripada KPM dari segi pemakaian dan sebagainya, tetapi untuk merangsangkan intuism, maksudnya keinginan pelajar-pelajar untuk bersekolah, maka kita berikanlah dia pakaian persekolahan yang lengkap lah kalau kita mampu. Maksudnya sekarang ni ada istilah, kalau ibu bapa tak nak pun dia boleh pakai pakaian biasa datang ke sekolah. Namun kita bagilah semangat pada anak-anak kita bagi persekolahan itu mendatangkan satu keinginan yang tinggi kepada dia. Baik, dalam persekolahan nanti pembelajaran bersemuka akan dijalankanlah. Anak tuan-tuan akan diletakkan di kelas-kelas yang tertentu. Kita kemungkinan ada enrollment mencapai dekat 90 orang kemungkinan. Saya tak berapa dapat lagi info kerana saya pun sedang bercuti sekarang ni. Bercuti dalam orang kata ambang persaraan. Saya akan bersara pada 30 hari bulan 3 tahun 2022 ni. Jadi ada beberapa hari bila bersekolah buka, ada 9 hari je saya berada di sekolah lah. Tapi saya masih dalam cuti. Jadi urusan-urusan pemangkuan dijalankan oleh GPK Curriculum, iaitu Puan Afaf, yang mana tuan-tuan akan berhubunglah atau apa juga sebarang permasalahan, berhubunglah dengan Puan Afaf. Jadi untuk anak-anak persekolahan, kita dah banyak perkara-perkara yang telah dilonggarkan oleh KPM. Tidak ada lagi imbasan suhu, pelajar datang, tetapi mesti ada penjagaan SOP yang ketat lah. Kerana kita faham Omicron ni, dia punya sebaran penyakit ni agak drastik. Tuan-tuan bila-bila saja boleh kena. Kita tengok sekarang ni angka yang mereka kena COVID pun dah meningkat sampai 32,000. Dan kadang-kadang satu rumah dekat rumah kita tu semuanya kena COVID. Cikgu sekolah kita pun tak terkecuali. Ada yang kena, tiba-tiba je dah kena kan. Jadi dah kena. Cuma sekarang ni dia punya kuarantin agak berbeza lah. Jadi tuan-tuan yang kena COVID pun boleh bergaul juga dengan orang biasa kan. Tetapi tuan-tuan kena jagalah kemaslahatan ini agar yang lain tidak terkena dengan pandemik COVID. Jadi hari persekolahan macam biasa, datang waktu biasa. Kita akan mula datang sebelum 7.20, pelajar-pelajar mesti berada di sekolah lah. Dan menjagalah juga SOP, mask kena pakai juga, adalah wajib, tidak ada pengecualian. Dan kita akan buat penjarakan dalam kelas, dia punya kedudukan kelas macam biasa. Kita buat kelas, kita akan jagalah kelas tu, kita sanitizekan dia. Kalau ada unsur-unsur penyebaran COVID, maka kelas itu akan disanitize lah. Dan pelajar-pelajar semua kemungkinan akan direhatkan juga sekiranya berlaku. Tidak ada lagi istilah murid yang tidak ada kena suntikan dos tidak boleh bersekolah, tidak ada lagi arahan seperti itu. Kerana kalau ikut kita punya Perdana Menteri kata, pelajar semua kalau ikutnya KKM, pelajar mesti hadir ke sekolah. Tidak ada pengecualian. Jadi tuan-tuan jangan risaulah berkenaan dengan suntikan-suntikan ini. Kalau tuan-tuan yang berminat untuk anak disuntik, teruskan suntikan. Kalau tak ada, kita tidak ada penekanan yang semestinya wajib disuntik. Kerana kita tak maulah benda-benda yang tak sepatutnya berlaku disebabkan kita terlampau rigid sangat, maka dijadikan masalah kepada semua ibu bapa. Jadi kita ada keluarkan survey kepada ibu bapa yang mana isi yang nakkan suntikan itu silakan. Kalau yang tak nak itu tidak ada kekangan dan ke apa-apa tindakan yang akan dikenakan. Jadi kita bebas daripada ni. Tapi kita ikut arahan semasa ke semasa. Baik. Untuk ibu bapa yang anak dia bersekolah di SK Ampang Pecah, kita ada keluarkan sekela lah untuk pembelian barang-barang persekolahan yang mana tuan-tuan akurlah dengan apa yang
sarankan oleh pihak sekolah, kerana apabila kita bersekolah saja, kita ada peraturan dalaman sekolah yang dipersetujui oleh semua pihak ya. Pihak PIBG pun kita dah maklum, pihak ibu bapa pun kena akur dengan peraturan sekolah, dalaman sekolah. Yang mana peraturan itu seharusnya dipatuhi dan diikuti kerana dia adalah tergantung kepada perjalanan sekolah yang seterusnya sepanjang tahun 2022. Baik. Anak tuan-tuan juga akan terlibat juga dengan aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Ya. Yang mana walaupun dia tahun 1 ada aktiviti FGM yang melibatkan pelajar, maka dia kena melibatkan diri. Mungkin secara maya ataupun secara kita buat di sekolah. Contohnya kalau ada sukan dijalankan oleh pihak sekolah, maka anak tuan-tuan kena datang ke sekolah, mungkin dalam penggiliran ke apa, kita akan buat juga aktiviti-aktiviti itu kerana ialah untuk pembangunan sasiah pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar bukan hanya belajar dari segi kognitif dia punya akal fikiran, tetapi keseimbangan dia perlu ada. Itu istilah yang diperkenalkan dalam falsafah pendidikan, iaitu Jerry, jasmani, emosi, Jerry, rohani dan intelektual. 4 perkara ni akan dibangunkan untuk pelajar supaya dia bangun seimbang. Sebab tu ada perkara-perkara yang dititik beratkan pada ini, kerana kalau anak-anak kita tidak boleh melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah, maka itu adalah satu kerugian besar lah kepada perkembangan fizikal dia, emosi dia, rohani dia dan intelektual dia ya. Jadi tuan-tuan selalulah memberikan rancangan kepada anak-anak untuk belajar ya. Baik, untuk anak-anak tuan-tuan yang mungkin yang pernah mengikuti prasekolah dan sebagainya, mungkin ada anak-anak tuan-tuan yang telah pun belajar dan mampu untuk membaca. Kerana kita hari ini apabila pelajar masuk tahun 1, maka dia seharusnya boleh membaca dah. Membaca dalam bentuk bacaan yang mudah. Kan? Lepas tu cikgu akan bimbing dia untuk belajar kepada pembelajaran yang lebih intensif. Maksudnya dia belajar, dia akan boleh membaca buku dengan baik dan kemudian dia akan belajar dalam peringkat pembacaan akaliah. Yang mana pembelajaran dia akan banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam pemikiran dia dan kemampuan dia menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan pembacaan dia. Maka anak tuan-tuan seharusnya tuan-tuan sediakan dalam pembelajaran. Begini macam mana caranya, pihak sekolah akan merencanakan mengikut kurikulum yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran, kemampuan dia membaca, mengira, menulis dan sebagainya. Dan tuan-tuan juga kena membantu pihak sekolah dari segi penyediaan pemantauan anak-anak. Kerana anak-anak kita bukan hanya belajar di sekolah saja. Dia kena ada kolaborasi antara sekolah dan ibu bapa. Jadi kalau tuan-tuan tidak boleh buat perkara ini, kalau tuan-tuan ada kebimbangan, tengok anak tuan-tuan tak boleh membaca dan sebagainya, tuan-tuan boleh query kepada pihak sekolah dan pihak sekolah ada satu bahagian pembelajaran yang dipanggil kelas pemulihan. Kita banyak telah memulihkan pelajar-pelajar tahun lepas yang tak boleh membaca dan ada yang telah boleh masuk ke aliran perdana. Jadi tuan-tuan kena bersediakan anak tuan-tuan, kena pantau. Kerana kemampuan membaca, mengira dan menulis ini adalah asas. Kalau dia tak boleh dapat ini, dia akan stranded lah. Maksudnya dia akan tertangguh pembelajaran dia kepada peringkat-peringkat yang lebih tinggi. Kerana sumber kepada kejayaan adalah sumber pada kejayaan ialah mereka boleh belajar, mengira, membaca dan menulis. Jadi tuan-tuan kena sediakan anak tuan-tuan. Jadi sekiranya dia ada masalah-masalah yang lain timbul, kadang-kadang kita tak tahu anak kita kenapa kan. Kenapa dia tak boleh membaca macam orang biasa. Maka pihak sekolah akan diagnose dia orang ni. Tengok apa sebab masalah dia. Dan sekiranya pihak sekolah mendapatkan maklumat yang bahawa anak tuan-tuan ni tergolong dalam golongan yang slow learning. Maksudnya dia belajar lambat. Maka ada juga penyakit-penyakit yang lain. Tuan-tuan kena ada bersikap keterbukaan. Jangan tuan-tuan kecewa kerana dia ada pula kelas di sekolah kita dipanggil sekolah PPKI ya, murid-murid yang berkeperluan khas. Kadang-kadang dia memang dia tak boleh membaca kerana ada artikulasi dia ataupun dia punya minded yang ada stranded ya. Jadi tuan-tuan kena ada ni. Maka kita akan rencanakan anak ni untuk pergi kepada diagnosis di peringkat kesihatan dan dapatkan result.
dan dia kena duduk dalam pembelajaran dia yang sebenar, kan? Ada budak memang otak dia umur dia 10 tahun tetapi otak dia, pemikirannya hanya baru 3 tahun, 4 tahun. Ada juga tuan-tuan ya. Jadi ini anak-anak istimewa. Jadi kalau ada berlaku ni, kadang-kadang kita tak dapat trace. Kadang-kadang pihak sekolah yang boleh trace. Kerana pihak sekolah ada dia punya kompetensi dia untuk cek pelajar-pelajar ni. Kepakaran tu ada pada pihak sekolah ya. Jadi tuan-tuan kena ada sifat keterbukaan. Yang seterusnya ialah perempuan dan perempuan, bila kita ada anak-anak tuan-tuan bersekolah di sekolah Ampang Pecah ni, tuan-tuan adalah sebahagian daripada komuniti SK Ampang Pecah. Jadi tuan-tuan kena bekerjasama dengan pihak sekolah dan kita kurangkan masalah-masalah orang kata banyak karenah-karenah birokrasi lah. Maksudnya kita banyak komplain-komplain dan sebagainya. Sebaliknya kita banyak bagi saranan daripada ibu bapa, apa yang perlu kita buat, kita berbincang. Maka pihak sekolah nanti cikgu-cikgu akan buka WhatsApp untuk kelas-kelas ini. Tuan-tuan banyak kolaborasi dengan cikgu-cikgu ini dan banyak membantu juga dari segi apa cadangan-cadangan perlu apa yang nak dibuat, dan sekiranya ia tu memberikan impak yang bagus, kita akan implementkan. Sebab apa kadang-kadang bukannya semua orang tahu dalam bidang ni kan, kadang-kadang dia perlukan khidmat bantuan dan sebagainya ya. Jadi tuan-tuan bolehlah memberikan pandangan dan cadangan kepada pihak sekolah. Baik, anak tuan-tuan dan perempuan akan dijaga keselamatannya di sekolah lah. Yang mana kita ada jaga kita dan tidak ada kebenaran untuk sesiapa datang untuk mengambil anak ikut sesuka hati. Ini adalah undang-undang dalaman yang ada di pihak sekolah. Kerana kalau ibu bapa nak ambil anak pun, yang keutamaan kita letakkan kepada ibu bapa untuk datang ke sekolah. Ya, untuk ambil anak. Dan sekiranya dia nak mengambil anak, kalau dia ada hal-hal mustahak, telefon dengan guru dan juga pihak pentadbiran agar dia dibenarkan untuk keluar. Kerana kita tak maulah berlaku isu-isu anak dicolek, anak diambil oleh pihak-pihak tertentu jika ada berlaku kepada broken family. Ya. Broken family ni kalau-kadang ada perpisahan dan sebagainya, kadang-kadang anak dibuat lari oleh datuk sendiri, anak dibuat lari oleh suami, anak dibuat lari oleh isteri. Maka kita memang kalau isteri dan suami kalau datang tak ada timbul masalah. Tapi kalau dia ada hak penjagaan, maka maklumkan kepada pihak sekolah. Jangan tuan-tuan simpan bila dah berlaku, baru timbul masalah, maka pihak sekolah akan disalahkan. Kami pihak sekolah adalah keterbukaan ya. Kalau berlaku perpisahan dalam keluarga, maka kalau suami datang, itu hak suami pun ada, hak isteri pun ada. Jadi kita tak boleh nak. Tapi kalau ada hak penjagaan mahkamah, maklumkan kepada pihak sekolah. Ya. Dan seterusnya anak-anak tuan-tuan juga akan diberikan juga kad kesihatan. Tuan-tuan kena maklumkan kesihatan-kesihatan yang berlaku kepada anak tuan-tuan. Alergik ini ataupun dia tak boleh macam tu, tak boleh macam ni, ada masalah jantung dan sebagainya, maklumkan kepada pihak sekolah. Kerana kadang-kadang kita menjalankan aktiviti yang agak lasak, kadang-kadang melibatkan pelajar dan tiba-tiba berlaku dia kolaps dan sebagainya, maka kita tak tahu dia punya sejarah kesihatan dia. Maka tuan-tuan isi maklumat itu biar betul. Jangan sampai dah berlaku baru implikasi itu menjadikan isu yang besar pada pihak sekolah ya. Jadi tuan-tuan maklumkan supaya kita dapat pantau anak tuan-tuan dan perempuan dan juga dari segi pemakanannya. Baik, di sekolah kita ada menyediakan makanan pada pihak sekolah, kita tak berapa nak benarkan pelajar membawa makanan luar. Tapi kalau dia bawa makanan di luar pun tak ada masalah. Kita tak timbul masalah ya. Cuma kita tak mau kalau dia membawa makanan dari luar yang bukan daripada yang disediakan oleh ibu bapa, kerana kita tak tahu dari segi higienik dia ya, kebersihan dia. Kadang-kadang dia bawa makanan daripada luar, tiba-tiba berlaku keracunan makanan dan sebagainya, maka pihak sekolah kena tahu apa punca-punca yang berlaku. Jadi elakkan di sekolah kita dah ada pembekal makanan yang memang dia dah ada suntikan TY2. Maksudnya dia ada segi keselamatan penyediaan makanan telah diberi penjagaan yang spesifik lah. Ya. Jadi tuan-tuan kena akulah benda-benda yang macam tu. Ya. Yang lain-lain saya rasa nanti akan diterangkan oleh pihak Hal Ehwal Murid, Cik Nur Hisham. Dan saya berharap saya mengucapkan terima kasih dan tahniah lah atas anak-anak tuan-tuan yang berada di SK Ampang Pecah. Kerana di mana-mana sekolah juga, sama juga pembelajarannya adalah sama. Dan kita menjurus kepada kejayaan pelajar-pelajar dari segi keseluruhan ya, inklusif. Maksudnya
Kita pun dah sekolah kita dah kita buat satu simbol iaitu SK Ampang Pecah Education Land ya. Jadi Education Land ni semua tempat adalah tempat pembelajaran. Jadi kita nak mengeluarkan pelajar-pelajar yang berkualiti dan boleh bersaing, berdaya saing di peringkat yang global. Global ni maksudnya pelajar kita ni boleh pergi jauh kerana kita ada sejarah pencapaian yang baik di sekolah kita. Dari segi co-curriculum, dari segi curriculum kita ada pencapaian baik. Anak-anak murid kita ada juga yang pergi ke sekolah asrama penuh, ada sekolah yang pergi ke sekolah agama kerana mereka berkemampuan untuk pergi. Kalau boleh kita nak total 100% pelajar kita ini adalah pelajar yang mempunyai kualiti yang boleh pergi di mana saja. Jadi tuan-tuan adalah bertanggungjawab juga untuk menjadikan anak tuan-tuan adalah orang yang berjaya. Kita dengar cerita macam-macam. Seorang ibu bapa penjual nasi lemak aja tapi anak dia doktor, ada lawyer dan sebagainya. Maksudnya dia committed dengan pembelajaran anak-anak dia. Jadi tuan-tuan, kalau kita bukanlah kerana saksiah, bukan kerana kita punya ekonomi kita yang kita mungkin orang kata tak ada kemampuan dan sebagainya, tidak boleh menyediakan anak untuk menjadi pelajar yang bijak dan pandai. Tak ada isu semua. Adalah sama saja kadang-kadang anak penjual taufufa je boleh jadi pelajar yang dapat 13A kan. Jadi ini semua kejayaan-kejayaan yang boleh dilakar dan diukir oleh pihak ibu bapa dan juga pihak sekolah. Yang penting kerjasama kita adalah sentiasa kita jaga di pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa. Jadi akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada jawatankuasa pihak sekolah yang merancangkan program Minggu Suakenal ini bagi tahun 1 2022 kerana era pembukaan sekolah akan berlaku pada 21 hari bulan ini dan saya berharap semua orang dalam keadaan sihat semuanya, pelajar-pelajar, ibu bapa, dan kita akan mulakan sesi persekolahan pada 21 hari bulan ini dengan penuh semangat dan kita beritizam yang tinggi dan ingin mencapai kejayaan kepada keseluruhan pelajar-pelajar kita di sekolah SK Ampang Pecah. Jadi kalau ada salah dan silap ucapan saya mohon maaf dan juga saya pun nak ingatkan balik semua, saya akan bersaralah pada 30 hari bulan ini. Jadi kita akan mungkin dapat guru besar yang baru nanti, pelajar-pelajar dapat bersua muka dengan saya sepanjang mungkin 9 hari itu pun kalau saya datang ke sekolah lah. Kerana cuti saya sehingga 29 hari bulan 1. Saya datang ke sekolah akhir persekolahan 30 hari bulan itu je saya datang. Tapi kemungkinan saya akan datang lah untuk melihat anak murid tahun 1 sebagai orang kata renungan terakhir lah. Risau juga sebut renungan terakhir ni. Macam nak pergi jauh je kan. Risau. Jadi saya mungkin mengakhirkan bertemu dengan mereka. Kemungkinan kalau ada rezeki kita akan berjumpa lah dengan ibu bapa kalau diberi kelonggaran pihak KKM, KPM yang mana boleh ibu bapa datang ke sekolah. Kita bolehlah bersua muka. Kalau tidak nanti orang kata hi, bye-bye sajalah ya. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam menjalankan Minggu Suai Kenal kita pada sesi 2022. Saya serahkan kembali kepada MC kita Encik Herman. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar di atas ucapan amanat ya, dan perkara-perkara peringatan untuk kita bersama, khususnya untuk ibu bapa dan juga anak-anak tahun 1. Terima kasih Tuan Guru Besar ya, masih lagi memberikan komitmen pada sekolah walaupun dalam keadaan bercuti, dah diambang persaraan Tuan ya. Kita ucapkan mudah-mudahan diberi kesihatan yang baik ya, dan sentiasa mempunyai kata fizikal yang baik ya, untuk meneruskan kehidupan di masa akan datang. Terima kasih sekali lagi. SK Ampang Pecah amat beruntung mempunyai guru besar yang sangat komited walaupun pada cuti, dan dalam keadaan cuti masih lagi dapat bersama-sama ya dengan kita untuk sesi taklimat dan suai kenal ya, murid tahun 1 sesi 2022. Terima kasih sekali lagi Tuan Guru Besar. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya juga nak maklumkan nanti kita akan masukkan satu link kehadiran kepada ibu bapa yang hadir pada pagi ini untuk kita isi link kehadiran yang hadirlah untuk kita tahu berapa ramai yang dapat hadir pada hari ini ya, untuk ibu bapa ya. Nanti tuan-tuan boleh semak di bahagian komen itu untuk kita isikan link kehadiran tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, saya serahkan agenda kita yang seterusnya kepada yang berusaha, Puan Afaf binti Muhammad Yusof, Perlukanan Pentadbiran dan Kurikulum, untuk memberikan
taklimat ya berkenaan dengan kurikulum dan juga program transisi tahun 1 sesi 2022. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Herman selaku pengacara majlis dan juga Guru Bimbingan Kausni bagi SK. Yang dihormati Tuan Guru Besar, Tuan Haji Abdul Rahiman, terima kasih Tuan walaupun bercuti support untuk taklimat dan program transisi pada pagi ini. Yang dihormati barisan guru-guru penekanan, yang dihormati guru-guru sekolah kebangsaan Ampang Pecah yang juga turut serta, yang dihormati semua ibu bapa penjaga murid tahun 1 sesi 2022-2023, yang dihormati juga yang disayangi anak-anak murid tahun 1 yang akan memulakan persekolahan pada 21 hari bulan Mac 2022 nanti. Okey, terlebih dahulu ingin saya maklumkan sekiranya terdapat ada beberapa perkara yang telah disebut oleh Tuan Guru Besar, anggaplah jika saya menyentuhnya adalah untuk memberi ulasan yang lebih jelas. Jadi seperti yang Tuan Guru Besar maklumkan, insya-Allah saya buat masa sekarang akan memangku jawatan Tuan GB, namun Tuan GB tidak pernah melepaskannya begitu saja. Saya sentiasa mendapat guideline daripada Tuan GB sendiri walaupun beliau akan berpencin pada 30 Mac 2022 nanti. Okey, next. Baik, saya cuba sepadat yang mungkin untuk menghuraikan berkaitan pentadbiran dan kurikulum. Okey. Yang first tu. Okey. Baik. Tagline untuk kurikulum ialah pelajar cemerlang, sekolah gemilang. Okey. Baik, next. Okay, ini ialah visi pendidikan berkualiti insan terdidik, misi melestarikan sistem pendidikan berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Okay, next. Okay, ini adalah profil sekali lalu Sekolah Kebangsaan Ampang Pecah. Sekolah Kebangsaan Ampang Pecah atau kita ringkaskannya yang dipanggil SKAP, SKAP. Itu adalah panggilan ringkas bagi Sekolah Kebangsaan Ampang Pecah. Alamatnya ialah lot 1877 Jalan Hamzah, Kuala Kubu Baru. Kod sekolah BBA 5024, nombor telefon disertakan dan bilangan keseluruhan murid buat masa pada bulan Januari 2022. Setakat ini 593. So setiap bulan biasanya ada perubahan dari semasa ke semasa. Di Sekolah Kebangsaan Ampang Pecah atau SKAP ini ada prasekolah 2, prasekolah pendidikan khasnya ada 5 kelas, manakala kelas perdananya ialah 16 kelas. Next. Okey, ingin saya sentuh kepada tuan-tuan penjaga ibu bapa, makluman mesra mengambil dan menghantar anak. Ramai yang telah sedia maklum, kawasan laluan utama, pagar utama itu sangat sesak, terutama apabila melibatkan sekolah menengah. Jadi pastikan meletakkan kereta di tempat yang sepatutnya. Saya mohon ya tuan-tuan, laluan kalau kita tengok nak laluan masuk ke sekolah Ampang Pecah ni sebelah kiri, yang mana bertepi dengan longkang ini, kalau boleh terutama di pagar pintu kecil sekolah menengah Kebangsaan Ampang Pecah, elakkan meletak kenderaan ke situ kerana itu merupakan laluan utama guru AKP untuk lalu masuk. Jadi mohon tidak menghalang laluan utama masuk pagar sekolah dan diminta melulukan segera. Dan saya juga mohon elakkan bersalaman beri duit kerana perkara tersebut boleh dilakukan daripada rumah. Jadi juga untuk era yang sekarang ini kita masih menjaga SOP, hanya anak-anak sahaja dibenarkan masuk ke dalam pagar sekolah. Ibu bapa tidak dibenarkan. Sekiranya ada tangisan yang melampau, yang tidak dapat dikontrol, maka ibu bapa perlu bawa balik semula anak, tenangkan anak, barulah hantar semula sama ada pada waktu itu ataupun keesokan harinya. Okay, next.
Baik, ini adalah persediaan sebelum ke sekolah telah dimaklumkan oleh Tuan TV juga. Ingin saya huraikan, sediakan kelengkapan alat tulis dan keperluan sekolah. Ya, seperti pensel, jangan sebatang, elakkan sebatang, lebihkan sebatang, ada sharpenernya. Kalau boleh dah diasahkan sekurang-kurangnya 3 ke 4 batang pensel yang telah sedia tajam. Buku boleh dibeli di kedai buku, telah ada penjualan. Fail peribadi perlu dilengkapkan. Fail yang warna kuning tu yang tuan-tuan dah beli tu, okey, akan dihantar kepada guru tahun 1 mengikut masa yang ditetapkan. Jangan risau, segalanya akan dimaklumkan di dalam grup WhatsApp. Sebab itu, tuan-tuan kena ambil maklum. Okey, panggil anak dengan nama penuh. Tolong ya, memandangkan dari seminggu lagi, maka train anak dengan panggilan nama penuh. Ya, contohnya nama anak Nurul, Najwa, Atikah, Akilah. Contohnya macam itu. Namanya ada 4 perkataan. Maka pastikan anak-anak itu tahu itu adalah namanya. Elakkan anak-anak tidak mengetahui dengan hanya tahu panggilan namanya adik, kakcik, kak ngah ke, sayang, baby dan sebagainya lah. Ya, sentiasa bermula daripada sekarang, memastikan anak-anak tahu nama penuh anak tersebut. Sediakan wang kecil untuk pembelanjaan anak. Buku teks akan diberi pada minggu akhir transisi, itu pun akan dimaklumkan. Tuan-tuan jangan risau, dalam grup tu penyelaras tahun 1 akan maklumkan dari semasa ke semasa ya. Okey. Dan mohon baca dan fahamkan segala maklumat berkaitan yang dimasukkan dalam grup WhatsApp kelas lah agar tidak berlaku keciciran. Jadi WhatsApp itu sangat-sangatlah penting ya dalam era yang sekarang, penyampaian maklumat berlaku dalam grup WhatsApp. Okay, next. Okey, inilah peranan ibu bapa penjaga. Pihak sekolah memohon agar memastikanlah telah diajar anak-anak ini menulis, membaca dan menulis dari rumah. Paling simple tahu menggunakan pensel. Ya, okey, bimbing anak menulis dengan nama yang betul. Jadi kalau bila tulis nama yang betul, jangan semua huruf besar. Tuan-tuan, perempuan tolonglah ajar mula dengan huruf besar tapi diakhiri dengan semua huruf kecil, nama khas. Ya, jadi bimbing sekurang-kurangnya dia tahu menulis nama dengan betul. Kemudian ajar anak mengurus diri. Pastikan dia tahu nak pakai seluar bagi yang lelaki. Pakai seluar kena hati-hati, zip seluar tu nak tarik macam mana. Ya, jadi kalau pakai seluar dalam tu pastikan macam bila nak pergi ke tandas, macam mana cara nak buka. Kalau boleh trainkan daripada rumah. Kemudian latih anak-anak pakai SOP, pakai pelitup muka, basuh tangan, jaga jarak. Kemudian tuliskan nama ya, supaya tidak berlaku kehilangan kasut, stokin dan sebagainya ada tanda. Okey, tali pinggang tak perlu pakai ya, tali pinggang tidak perlu pakai. Okey, tulis nama dan nombor telefon yang boleh dihubungi ya pada beg sekolah anak dan pesan pada anak. Okey, ini kalau apa-apa berlaku, inilah nombor untuk dihubungi sekiranya kesemasan. Jangan biarkan anak main game tanpa kawalan kerana takut berhadi ke sekolah nanti. Mereka telah terbiasa di rumah, so minta tolonglah. Kemudian pastikan anak mengemas sisa makanan sendiri. Bila dia makan atas meja, pastikan ingatkan, latihkan dia, okey bila tumpah macam mana nak buat, kutip makanan tu dan buang macam mana tu semua, tuan-tuan perempuan lebih maklum. Latih anak guna sudu dan garpu sebaiknya kerana kenapa? Kerana kalau nak pakai tangan makan, mengambil masa yang lama untuk ke tandas dan SOP perlu dijaga. Jadi untuk menjimatkan masa untuk menjaga tahap pengawalan murid-murid, maka sebaiknya menggunakan sudu ketika makan. Okey, kemudian sediakan mini sanitasi dan tambahan mask kalau katalah masknya kotor ataupun putus. Okey, next. Baik, ini ialah bayaran murid untuk tahun 1. Okey, sebanyak RM20 untuk program transisi panjang 4 minggu program transisi, iaitu untuk aktiviti program transisi RM13 dan modul buku disediakan sebanyak RM7. Tulis nama anak pada sampul, masukkan bayaran secukupnya. Nanti saya akan terangkan dekat sini nanti bila perlu dimasukkan. Ya, okey, next. Okey, ini ialah peraturan sekolah. Kehadiran ke sekolah serta patuh seperti yang Tuan GB maklumkan, tiada penggiliran. Okey, perlu hadir ke sekolah paling lewat 7.25 kerana kelas bermula pada 7.30. Ibu bapa juga perlu mematuhi waktu hadir dan pulang murid. Perlu maklumkan jika tidak hadir sertakan MC dan surat makluman ya. Boleh berhubung dengan ketua dengan guru tahun 1.
Dan ibu bapa juga yang ingin bawa pulang perlu isi borang. Ibu bapa buat masa sekarang bukan memang dilarang ya, dilarang merayau-rayau. Bukan merayau ni kasar bahasanya. Macam berjalan-jalan lah dari bangunan ke bangunan untuk mencari anak dalam kelas. Itu tidak dibenarkan. Yang hanya boleh berada di dalam bangunan sekolah hanyalah guru. Ya, guru dengan AKP, staf sekolah kebangsaan Ampang Pecah saja. Jika ada ibu bapa yang bekerja tapi bukan terlibat dalam pengurusan persekolahan, tidak dibenarkan kerana kita sangat menjaga SOP ya, tahap keselamatan murid-murid supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Okey, maklumkan juga jika anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan ada masalah kronik, maklumkan boleh berhubung, boleh mesej ataupun boleh selitkan dalam fail peribadi anak saya ada sakit apa dengan surat doktor. Kalau yang memang ada medical board lah yang menyatakan okey anak ni ada sakit jantung ke asma yang teruk dan sebagainya. Dan tidak boleh membawa barang mainan. Ya, tidak boleh bawa barang mainan. Saya faham tahun 1 manja, tapi tak boleh bawa apa ni komik boy, tak boleh bawa Spiderman, kartunan dan sebagainya lah. Power Ranger dan sebagainya tak boleh bubuh dalam beg. Jangan bawa ya, main di rumah. Okey, barang berharga dan barang tajam yang berbahaya seperti pisau dan sebagainya lah. Okey, next. Okey, inilah peraturan sekolah. Mohon tuan-tuan dan puan-puan ambil maklum, sebarang aduan sila ke pejabat isi borang PK04. Itu ialah borang aduan. Okey, kita pihak sekolah memohon jasa baik kita nak kerjasama, kita nak menjalinkan hubungan yang baik. Katalah ada isu, nilai dulu kesahihan cerita anak. Kemudian dapatkan konsultasi dan perbincangan dengan pihak sekolah sebelum aduan sampai ke peringkat atas dibuat. Dapatkan maklumat sahih dahulu daripada pihak sekolah. Jadi ibu bapa yang bertanggungjawab terhadap aduan, maksudnya kita bincang dulu tuan-tuan dan puan-puan kalau ada isu yang berkaitan. Jadi sekiranya pihak sekolah memang menidakkan hak tuan-tuan dan puan dan sebagainya, itu lain. Tapi apapun saya minta kita berbincang, bekerjasama bersama-sama dahulu untuk dalam memastikan kecemerlangan anak-anak. Okay, next. Okey, ini ialah tentang pentaksiran berdasarkan sekolah. Ramai yang dah tahu, iaitu dalam ringkasannya ialah PBD. Next. Okey, apakah PBD? Pentaksiran berterusan dalam sesi penjarahan pelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan kemajuan kebolehan dan pencapaian murid. Dinilai secara formatif dan sumatif. Seperti yang tuan-tuan dah tahu, tidak ada peperiksaan khas. Ya, tidak ada peperiksaan seperti yang dulu iaitu IPSR, peperiksaan penggal pertama, peperiksaan akhir tahun. Itu telah tidak ada. Namun masih ada juga, namun dalam PBD ada dibuat ujian. Ya, ujian berbentuk penulisan. Okay, next. Okay, PBD ni bukan untuk membanding tahap penguasaan ya. Bukan membanding untuk nak kata okay ni budak ni bagus, budak ni tak bagus, tidak ya. Okay, tujuan dia melihat perkembangan kemajuan murid dalam pembelajaran. Membantu guru menambah baik pengajaran mereka. Okay, baik, next. Baik, PBD ni penting nak mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, mengenal pasti kekuatan kelemahan murid dalam pembelajaran, mengetahui kebersihanan pengajaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ada hak. Ya, katalah selepas 4 minggu transisi ni nak berhubung dengan cikgu-cikgu, nak tanya macam mana perkembangan anak saya. Adakah anak saya peringkat awal ni dah boleh menulis, dah boleh pegang pensel dan sebagainya. Tuan-tuan sendiri yang sedia maklum lah secara sendiri. Okay, next. Baik, kaedah. Seperti yang saya nyatakan tadi, kaedah PBD, pemerhatian, penulisan, lisan, kemudian melalui kerja, projek, kuis, bentangan dan lain-lain. Ini memang dilaksanakan daripada tahun 1 sehingga tahun 6. Jadi kalau ada diberi tugasan kepada murid, bimbing. Kalau tahun 1 ni, jangan tuan-tuan yang buat, dia tengok. Tapi buat bersama, bantu bersama, bersama-sama melaksanakan, membantu anak-anak ini. Jangan anak duduk tepi, kita tolong buat. Jadi tidak membantu, dia perlu bersama-sama seiring dengan ibu bapa penjaga. Okay, next. Okey, ini ialah bagaimana PBD
berasaskan tahap 1 hingga 6. Kalau tahap 1 ni dia tahu yang asas je. Jadi tuan-tuan sedia maklum kalau tahap 1 memang asas. Okey, macam sebaik-baiknya anak-anak ini kita nak kalau boleh, bukan kalau boleh, memang kita nak dia berada di tahap yang 6. Tahap 6 ni maksudnya dia boleh melaksanakannya, malah dia boleh mempersembahkan hasil kerja buat dia, menerangkan kepada rakan-rakan sekelasnya juga. Itu ialah penilaian paling tinggi dalam PBD. Okay, next. Baik, penggunaan Telegram dengan WhatsApp group. Okey, saya mohon pada bapa, mohon bila tuan-tuan dan puan-puan PM guru-guru SK yang berpecah, jangan sampai mengganggu privasi guru. Maksud saya macam ni, katalah tuan-tuan tanya pada waktu itu pukul 11 malam ataupun pukul 9 malam. Jadi waktu itu adalah waktu privasi guru-guru saya. Jadi sekiranya tuan-tuan tidak dapat respon pada waktu itu, harap bersabar sebab nanti guru-guru saya akan respon, guru SK Apa Pecah akan respon semula setelah mengikut kesesuaian waktu. Ya, jadi macam saya cakap tadi, maklumat dari semasa ke semasa. Jadi ada kebarangkalian bila tuan-tuan tak baca betul-betul dalam grup tu, ada soalan yang tuan-tuan tanya, perempuan tanya, benda itu telah dijawab di bahagian atas. Jadi saya mohon jasa baik, maksudnya teliti dahulu makluman di atas, kemudian seandainya masih belum terjawab, barulah ditanya semula. Okey, jaga adab tuturan dalam grup, berkomunikasi dengan penuh kuah dan harmoni. Sebarang masalah boleh berhubung dengan pihak sekolah. Jadi ialah saya sedia maklum, okey, sebagai macam dari segi kita ni manusia biasa, banyak kekurangan. Okey, jadi apa-apa kita perlu bincang. Tak ada siapa yang bagus sangat, tak ada siapa yang teruk sangat lah, macam itulah maksudnya. Okey, jadi macam saya kata, baca dan maklumat agar tak ada keciciran. Jadi benda tu mungkin contoh terlepas pandang padahal dah ada dan dimaklumkan. Apapun saya mohon sokongan padu kerjasama komitmen semua ibu bapa penjaga dari aspek proses pembelajaran anak-anak tuan-tuan maupun semua aktiviti program sekolah. Okey, next. Ini ialah waktu persekolahan SK Ampang Pecah bermula 21 Mac 2022, iaitu untuk murid tahun 1 Isnin sehingga Khamis. Kelas bermula 7.30 pagi sehingga 12.20 tengah hari, manakala pada hari Jumaat waktu balik murid-murid ialah 11.50 pagi. Untuk makluman ibu bapa, pada hari Isnin 7.30 hingga pukul 8 ialah waktu perhimpunan. Ya, perhimpunan kita murid-murid buat masa sekarang seperti yang sebelum cuti sekolah, murid-murid memang berada di dalam kelas namun perhimpunan tetap dijalankan. Manakala pada hari Jumaat 7.30 sehingga pukul 8 ialah waktu bacaan Yasin. Saya tahu ramai anak-anak tahun 1 telah tahu membaca Yasin. Maka bolehlah sama-sama jika ibu bapa bekalkan surah Yasin yang kecil di dalam beg untuk sama-sama anak-anak ini membaca surah Yasin pada hari Jumaat jam 7.30 hingga pukul 8. Okay, next. Okay, saya terus kepada objektif program transisi. Okey, objektif program transisi wujudkan rasa hendak ke sekolah, perkenalkan warga sekolah, kemudian beri semangat untuk hadir, kemudian mengenalkan suasana sekolah, menjelaskan kepada bapa berkaitan persekolahan anak-anak dan menjadikan hubungan lebih baik rapat antara pihak sekolah. Okey, next. Okey, ini matlamat beri pendedahan awal kepada murid pada murid-murid tahun 1 kepada alam persekolahan sebenar dan memberi penerangan mengenai hak ehwal sekolah. Okay, next. Baik, ini ialah pakaian murid untuk tempoh program transisi. Program transisi tuan-tuan dan puan-puan ialah 4 minggu. Ya, jadi apa-apa ini sepanjang 4 minggu. Selesai 4 minggu, maka jadual
perlu diikut, masa itulah barulah murid-murid akan buat ikut pakaiannya berdasarkan jadual. Jadi sepanjang 4 minggu 4 minggu bermula 21 Mac, pada hari Isnin sahaja murid-murid diminta berpakaian uniform sekolah yang lengkap. Manakala Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, t-shirt putih t-shirt PJ dan ataupun t-shirt putih, tracksuit biru gelap atau warna hitam. Saya lupa nak catat kat situ. Kemudian kasut stoking warna hitam. Okay, next. Ini adalah waktu rehat anak-anak 9.30 pagi sehingga 9.50 pagi, 20 minit sahaja, di mana mereka akan makan di dalam kelas bersama guru. Guru makan makanannya, malah kadang-kadang guru memang tak makan pun. Dia akan pastikan anak-anak ni, terutama tahun 1 tahun 1 banyak. Nanti pastikan juga kalau bekal itu, tempat bekal tu mudah dibuka. Tak mustahil juga ada yang pengalaman kita nak buka botol air pun ketat sangat. Jadi semua dia memerlukan bantuan guru-guru. Okay, next. Okey, barang-barang yang perlu dibawa untuk buat masa sekarang, sekiranya nanti ada penambahan akan dimaklumkan oleh penyaras tahun 1, Ustazah Sakinah ataupun penyaras transisi Mr. Azlan atas apa-apa yang perlu dibuat penambahan. Untuk hari ini makluman tuan-tuan dan puan-puan, beg sekolah tapi tak ada buku teks lagi, buku teks tak ada lagi. Bekal makanan sekiranya tak pesan. Bekal makanan. Kalau tuan-tuan kata anak saya cikgu memang tak makan makanan berat, dia makan roti biskut je. Okey, jadi tuan-tuan bekalkan. Kita tak nak anak-anak ni sakit perut, lapar dan sebagainya. Okey, alat tulis seperti saya nyatakan, pensel warna wajib cikgu, pensel warna pensel warna wajib berapa? Kena ada pensel warna. Kena adakan. Kasihan anak-anak yang tak ada pensel warna, terutama tahap 1, 2, 3 especially, memang kita gunakan pensel warna. Okay? Dan botol air, kita galakkan bawa botol air, ada air masak. Jangan air Milo, air susu, air Coca-Cola dan sebagainya lah. Kita nak botol air kosong sahaja. Okay, next. Okey, keperluan yang ada sepanjang sekolah berdasarkan SOP yang ditetapkan. Okey, ini yang juga kita katakan tisu kering dengan tisu basah. Kenapa? Sebab kita nak anak-anak ni nanti kurangkan pergerakan, duduk di tempat dia, kalau tumpah dan sebagainya dia boleh menggunakan apa keperluan yang ada. Okey, botol air minuman, sanitize, sudu dan pasir tangkai. Kenapa pasir tangkai? Kita nak elakkan anak-anak bangun duduk pergerakan yang banyak kali, so segala sampah yang diperlukan dimasukkan ke dalam plastik tangkai tersebut dan bila balik sama ada buang di dalam tong sampah di luar sekolah ataupun buang di rumah dalam tong sampah. Itu yang kita galakkan anak-anak buat demikian. Next. Okey, keperluan yang perlu disediakan oleh bapa dan dibuat serahan pada 21 Mac, fail peribadi murid lengkap, diisi kat depan tu ada nama dan sebagainya. Yang bahagian bawah tu kosongkan dahulu, tak apa, guru kelas akan maklumkan. Kalau ada persoalan boleh PM guru-guru tahun 1, guru kelas tahun 1, sebentar lagi nanti tuan-tuan akan tengok siapakah, ataupun boleh tanya terus kepada penyaras tahun 1, Ustazah Sakinah. Okey, salinan slik gaji terkini. Tuan-tuan boleh masukkan dalam fail peribadi itu bulan Januari atau Februari. Saya tahu ini bulan Mac tak dapat lagi, so kita nak bulan Januari atau Februari. Okay. Yang bekerja sendiri boleh dapatkan perakuan, borang pendapatan perakuan sama dari pejabat ataupun setahu saya pada kalau di rumah penghulu tu dia dah ada borang khas, yang mana tak ada slik gaji tu dia dah ada borang yang sedia ada tu yang menyatakan pendapatan bagi mereka yang tak ada slik gaji. Okey, kemudian sumbangan transisi yang saya cantikkan tadi RM20 letak dalam sampul, tulis nama anak, elakkan pemulangan baki dan tulis letakkan di dalam fail peribadi anak tu. Okey, katalah ada bapa kata okey cikgu saya nak letak lebih lah, saya nak letak 30 saja je, saya nak sedekah je, saya nak bagi je sumbangan. Okey, dialu-alukan. Dialu-alukan, tiada masalah. Cuma untuk yang lain memang kita minta 20, kalau bagi lebih alhamdulillah. Okey, next. Ini okey, betul Iman. Okey, saya terangkan sekali lalu yang paling simple mengenai ini adalah kit program transisi tahun 1 yang akan dilaksanakan oleh semua guru tahun 1 kepada murid tahun 1 iaitu anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, next.
Baik, kan saya kata ada 4 minggu, maka saya ringkaskan di sini. Untuk 2 minggu pertama ialah fasa penyesuaian. Ya, merangkumi aktiviti suasana, aktiviti fizikal, rutin, pembelajaran dan sebagainya lah. Paling simple, saya mohon ibu bapa ingatkan anak-anak, kalau anak-anak dengar, sentiasalah memberi ucapan salam. Ya, ini paling simple, the basic one. Ucapan salam kepada sesiapa saja yang dia jumpa, tak kira lah pada cikgu ke, tukang kebun ke, acik cleaner ke dan sebagainya, sentiasa bagi ucapan salam yang mana tradisi kita letakkan tangan kanan, angkat tangan kanan, letakkan di bahu kiri dengan menyatakan nanti memang akan dilatih oleh guru-guru dengan memberi ucapan salam bagi yang beragama Islam, yang non-Muslim kita kata selamat sejahtera kepada sesiapa sahaja. Okay, next. Okey, fasa persediaan ialah 2 minggu, masa ni dah baru ikut jadual tapi tak bawa buku teks lagi tak bawa buku teks lagi. Jangan risau, bawa keperluan alat tulis sahaja. Okey, next. Okey, ini adalah peranan dari ibu bapa penjaga, memastikan menyediakan mental, sosial emosi. Maksudnya daripada ini dah minggu yang terakhir, so apa kata pastikan anak-anak telah dibiasakan bangun awal. Okey, dah bagi tahu dah nanti bangun awal nak mandi, nak apa, nak pergi sekolah. So daripada sekarang lah. Kemudian menghubungi guru untuk mengetahui perkembangan anak yang saya kata tu yang saya kata kalau nak PM, kalau cikgu tak respon waktu selepas waktu jabat, jangan kecil hati, nanti insyaAllah cikgu akan respon bila kemungkinan masa tu kita tak tahu dia ada di hospital ke, dia sakit ke, dia demam ke, kita tak tahu. Jadi harap bersabar, kemudian memastikan kelengkapan pembelajaran, kemudian memahami tingkah laku pelajaran anak, bantu meningkatkan keyakinan. Maksudnya sentiasa support dia, terutama yang mana yang dah tahu baca, alhamdulillah, support lagi bagi kata okey, teruskan rajin baca dan sebagainya lah. Okay, next. Baik. Okay, ini antara kriteria. Saya paparkan sekali lalu je pada tuan-tuan dan puan untuk tuan-tuan tahu sepanjang 4 minggu tu akan ada senarai semak kesediaan murid. Di sinilah disenaraikan antara yang perlu murid-murid kuasai. Minat datang ke sekolah. Minat datang ke sekolah tu anak-anak tak nak nangis-nangis. Tak nak jerit-jerit, seronok, happy datang sekolah, boleh urus sendiri, tahu, pakai baju sendiri kan dan sebagainya, sesuaikan diri tu maksudnya masuk dalam kelas, lepas tu jangan rayau-rayau, kalau cikgu bagi keluar kelas baru keluar kelas, nak ke tandas minta, patuhi peraturan kelas, berinteraksi dengan guru, bila berinteraksi dengan guru pun jaga percakapan kita panggil cikgu, jangan panggil makcik, oi, macam itulah, interaksi dengan rakan, cakap elok, jaga SOP, penjarakan, laksanakan tugasan secara berdikari, dapat menjaga kebersihan diri. Kalau kebersihan diri tu maksudnya pastikan diri kita bersih, bangun pagi tu gosok gigi, jangan tak gosok gigi datang ke sekolah, air basi lagi ada, macam itulah lebih kurang. Okay, next. Baik, antaranya seterusnya juga sikap dalam pembelajaran, minat. Dari sekarang boleh kata apa, dah bagi support. Saya tahu ramai ibu bapa dah bagi buku ke anak, ramai yang dah boleh baca, dah tahu, dah train basically matematik, tambah tolak dah tahu, menunjukkan kesungguhan, libatkan diri, dapat beri perhatian yang baik, fokus pada segala pembelajaran cikgu sepanjang minggu transisi tersebut. Okay, next. Okey, ini ialah perkembangan komuniti, saya dah ulangkan itu yang saya kata, pastikan ya tuan-tuan dan puan-puan dalam era yang zaman sekarang ramai murid yang memang pandai-pandai. Jadi sekiranya anak tuan-tuan puan-puan masih belum menguasai, tolonglah. Guru akan sentiasa membantu di sekolah, namun kita perlukan kerjasama tuan-tuan. Mengenal dan menyebut huruf, benda simple, jangan hafal, kenal A bentuk A macam mana, Z macam mana, bentuk huruf besar, huruf kecil kena kenal. Pegang pensel dengan cara yang betul, tangan macam mana, okey, dapat menulis huruf, baca perkataan. Ini yang benda basic yang kena ada. Baca ayat mudah, boleh sebut huruf, boleh tulis nombor, memadankan nombor, menyelesaikan operasi tambah, okey, mengancam, mengezer. Ini semua basically. Tuan-tuan dan puan-puan sendiri yang tahu macam mana peringkat anak-anak. Jadi insya-Allah selain kita berusaha, kita pun berdoa semoga Allah pemudahkan segala urusan kita bersama. Okay, next. Itu sahaja. Mohon ampun dan maaf kalau sepanjang penerangan saya ini ada tersalah kata, tersalah bahasa. Jadi insya-Allah jumpa nanti anak-anak murid tahun 1 pada 21 Mac. Sekian, terima kasih.
Baik, Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Afaf binti Muhammad Yusof, penolong kanan pentadbiran yang juga memangku guru besar SK Ampang Pecah sekarang ini di atas taklimat dan penerangan berkaitan dengan kurikulum dan juga transisi. Ada permintaan Puan Afaf nakkan slide ni macam mana? Boleh dikongsi ke dalam grup, nanti respon lah ya. Tapi sebelum tu Puan Afaf, sebenarnya kita dah sediakan juga satu video transisi lah ya, dan untuk kita beri pengenalan dan juga sesi berkenalan lah dengan guru-guru yang berkaitan, iaitu guru-guru yang akan mengajar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di tahun 1 ini. Jadi saya sharekan dulu dengan tuan-tuan dan puan-puan sedikit tayangan montaj transisi bagi murid-murid tahun 1 sesi persekolahan 2022. Sekejap ya. Assalamualaikum Cikgu Herman. Tayangan montaj ni tak dapat tengok ke? Ke belum lagi? Ya, sekejap. Okey. Sorry. Sekejap ya. Jadi ingat tak?
Baik, itulah tadi ya montaj berkenaan dengan kita punya transisi sesi transisi kita. Okay. So mungkin tadi kita sekadar seimbas lalu, saya tunjukkanlah ya sikit berkenaan dengan guru-guru ini pentadbir, barisan pentadbir kita Puan Afaf, Cik Norishan, PKM, Cik Azam, PK Kurikulum dan Cik Muhammad Faiz, PK PPKI. Ini ya, yang ini penting juga tuan-tuan dan puan-puan ya. Guru kelas bagi satu inovasi, satu aspirasi, satu potensi. Cuma nanti tuan-tuan kita akan maklumkanlah bila nama anak-anak tuan-tuan berada di kelas mana. Okey, penyelaras tahun 1 adalah Puan Sakinah dan penyelaras untuk program transisi selama 4 minggu ini adalah di bawah Encik Azlan ya, Encik Azlan kita. So ada dua ya, satu penyelaras tahun 1 ni keseluruhan tahun 1, penyelaras transisi adalah untuk tempoh 4 minggu sementara transisi ini. Okey. Ini adalah barisan guru-gurunya, Encik Azlan sendiri bahasa Inggeris, Puan Nur Hafizah mata pelajaran sains, Encik Norizan matematik, Ustaz Hamidi bahasa Arab, Encik Bahar PJK, Puan Habibah, Puan Sazlin, Ustazah Raihan, Puan Azrina SPBT, Puan Zani Pendidikan Islam, Ustaz Khairul Pendidikan Islam, Puan Halimatun Pendidikan Islam, Cik Muhammad Helmi bin Basunan Bahasa Melayu, Cik Mustafa PJPK, Puan Azliza PSV, Puan Siti Rusilah, bukan PJPK, Bahasa Melayu. Okay. Dan saya sebagai guru bimbingan dan kaunseling serta sahabat saya Cikgu Azwan bin Sarimin adalah guru pemulihan ya. Baik, kita teruskan agenda kita pada pagi ini dengan memberi laluan kepada sesi seterusnya iaitu taklimat daripada hal ehwal murid. Jadi saya persilakan Encik Muhammad Norishan bin Simon, penekanan hal ehwal murid SK Apa Pecah untuk menyampaikan taklimat berkaitan dengan hal ehwal murid. Dipersilakan Ustaz. Mikrofon tak buka. Terkeluar pula. Mungkin Cik Nisha ada masalah teknikal kejap. Kita tunggu sekejap. Assalamualaikum. Okey, silakan Tuan Nisha. Terima kasih Cikgu Herman, Yang Besar, Tuan Guru Besar, Barisan Pelongkanan, Puan Afaf, PK Pentadbiran, Cik Muhammad Azam, PK Kurikulum, Cik Muhammad Faiz, PK Pendidikan Khas, guru-guru, ahli jawatan kuasa, taklimat, pendaftaran tahun 1, taklimat murid tahun 1 2022, ibu bapa yang saya kasihi, murid-murid ya, tak nampak murid-murid ni. Mana anak-anak tahun 1 ni saya nak tengok. Adik-adik tengok depan kamera. Adik-adik mana ni murid tahun 1 yang nak masuk ni? Tak nampak muka ya. Boleh buka kamera tuan-tuan. Kita tengok meriah tak meriah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tahniah kepada ibu bapa ya. Kerana ibu bapa penjaga telah melaksanakan seperti yang termaktub di dalam Akta Pendidikan Wajib. Akta Pendidikan Wajib 505 yang mana apabila anak-anak telah berumur 7 tahun, ibu bapa penjaga wajib menghantar anak-anak ini ke institusi pendidikan, sama ada Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun institusi mana-mana institusi swasta dan sebagainya. Jadi tuan-tuan telah melaksanakan akta ini, yang mana sekiranya ingkar, tidak akur kepada akta ini, maka ibu bapa penjaga boleh didakwa
boleh didenda, dijatuhkan hukuman penjara ataupun 5,000 dendanya ya. Jadi tuan-tuan telah melaksanakan proses pendaftaran daripada saya ingat 2 tahun lepas ya. Pendaftaran secara atas talian melalui public.moi.gov.my. Jadi kalau Cikgu Herman boleh paparkan senarai nama yang saya bagi tadi tu, senarai nama murid tahun 1 2022 hingga 2023 SK Ampang Pecah. Kalau kita tengok senarai ini, tak silap saya ada dalam 74 orang ya. Ini yang melalui pendaftaran secara atas talian ya, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jumlah ini kebarangkaliannya akan bertambah pada hari pertama, yang mana mungkin ada di kalangan anak-anak, ibu bapa penjaga yang tidak mendaftarkan anak lagi. Jadi mungkin ada yang baru bertukar tempat kerja dan sebagainya. Jadi setakat ini dalam talian ni anak tuan-tuan ni, nama-nama ni dah ada dalam sistem pangkalan data murid. Ya. Dalam APDM, aplikasi pangkalan data murid ni, nama ni automatik dari sistem pendaftaran terus masuk ke sistem kita. Ya. Iaitu yang lahir pada 2 Januari 2015 sehingga 1 Januari 2016. Kenapa ada 1 Januari 2016? Ini dinamakan sekolah awal. Ya, andai kata ada anak kawan-kawan kita 1 Januari 2016 dia kena sekolah tahun ini. Ya, kalau ada dia tengok, jangan tengok tahun dia. Sebab apa? Anak-anak yang masuk untuk 2022 ini tahun 1 yang lahir bermula dari 2 Januari 2015 sehingga 1 Januari 2016. Jangan ada pula 1 Januari 2015 tak sekolah. Kalau tahun ni dia baru datang sekolah 1 Januari 2015 dia terus masuk darjah 2. Itu kita kena alert lah. Tapi melalui sistem pendaftaran atas talian, bila kita masuk saja nombor MyKid anak, dia automatik. Dia beritahu kita sekolah tahun bila. Jadi saya harap tak berlaku lah tu ya. Begitu. Jadi kepada ibu bapa penjaga yang mungkin ini anak sulung, anak pertama, excited nak sekolahkan anak. Alhamdulillah ya, banyak info yang kita kena tahu. Baik tuan-tuan. Tempoh pendaftaran atau melapor diri untuk peringkat sekarang ni, tuan-tuan dah daftar, dah buat perakuan, pengesahan, dah ada surat penempatan ya. Tempoh melapor diri anak adalah kalau mengikut sesi yang baru ini bermula dari 21 hari bulan Mac sehingga 5 April. Iaitu tempoh 2 minggu ya, 14 hari. Contoh kepada masa sekarang ni, contoh ya, 21 hari bulan tu katalah kuarantin. Satu keluarga kuarantin, anak kontak dan sebagainya, jadi tak boleh hantar sekolah. Tak apa. Itu dikira sebagai ada alasan ya, ada alasan kerana kesihatan. Ya, andai kata contoh ya, nama anak ni dah masuk dalam senarai yang saya paparkan tadi, kita berubah fikiran. Contoh, kita nak hantar anak kita ni ke sekolah Al-Fatonah. Contoh ya, yang dekat dengan kita sekarang ni sekolah swasta Al-Fatonah. Katalah dalam tempoh 1 minggu anak ni tak sesuai di Al-Fatonah. Ini contoh situasi. Dan kita, anak menangis dan sebagainya, kita nak masuk Alik Ampang Pecah. Tak ada masalah, datang sahaja kerana nama anak tadi masih ada di SK Ampang Pecah sehingga 5 hari bulan April. Faham ya tuan-tuan? Andai kata berlaku begitu. Kalau tak ada, hantarlah 21. Baik, sekiranya sampai 5 April, dalam habis tak ada tempoh 2 minggu melapor diri, tuan-tuan tak hantar anak ke SK Ampang Pecah tanpa alasan, tanpa sijil cuti sakit, tanpa makluman kepada pihak sekolah, maka penyelaras pangkalan data murid sekolah akan delete nama tadi. Sebab kita bermula daripada 5 hari bulan 4, kehadiran semua akan dikira. Dia akan menjejaskan peratus kehadiran sekolah. Tuan-tuan ya. Jadi kalau tak datang, ada sebab dan sebagainya, beritahu, maklumkan kepada guru kelas ataupun dalam grup tahun 1 yang ada sekarang. Ya, ataupun ada sijil cuti sakit, kuarantin dan sebagainya, WhatsApp lah dalam tu. Jadi kita maklum ya tuan-tuan.
Jadi 5 hari bulan April kita akan buat kemaskini data. Mana murid yang tidak melapor diri daripada jumlah yang saya paparkan tadi, kita akan delete. Jadi selepas itu kalau nak masuk balik, dia kena pergi pejabat pendidikan daerah, isi borang balik, dapatkan surat balik. Itu dari segi pendaftaran. Baik, tempoh lapor diri. Baik, SOP saya rasa guru besar dah sebut banyak tadi, Puan Afah pun ada sebut. Ya, jadi saya rasa sama saja, tak ada apa, tuan-tuan pun dah maklum, dah dekat 2 tahun lebih kita hidup dengan SOP, hidup dengan PKP. Ya, SOP itu sama saja. Jadi di peringkat tuan-tuan, di peringkat ibu bapa hanya memastikan sebelum masuk ke sekolah. Ya, pastikan sebelum masuk ke kawasan sekolah. Dalam kawasan sekolah itu kita yang akan kuat-kuasakan. Guru-guru, pihak sekolah akan memastikan anak-anak sentiasa mematuhi SOP yang biasalah seperti pelitup muka. Ya, untuk tahun 1 ni kelasnya di bawah. Tuan-tuan jangan risau, depan kelas tahun 1 ni memang ada tong air yang kita sediakan untuk murid-murid sentiasa boleh mencuci tangan. Kita tak galakkan gunakan hand sanitizer kerana tangan anak-anak ni masih tangan kanak-kanak ya. Jadi kita sediakan takungan air depan kelas, ada pipe, ada sabun dan sebagainya. Nanti kita galakkan cuci tangan lah. Sekadar kalau tak nak buang air kecil, mana boleh cuci tangan di depan kelas sahaja. Jadi di luar sekolah, sebelum masuk kawasan sekolah, itu tanggungjawab ibu bapa memastikan ya apa yang disebut oleh Puan Afaf dan guru besar tadi. Dalam kawasan sekolah, pihak sekolah yang akan memastikan. Jadi saya harap kepada anak-anak, khususnya murid tahun 1, comel-comel tu nampak depan kamera tu ya. Siapa yang prasekolah di SKAP? Boleh tekan tanda tangan tu. Ramai rasanya ni yang prasekolah di SKAP. Ramai ya? Saya rasa tak ada masalah. Bagus. Yang prasekolah di SKAP saya rasa dia dah biasa dengan keadaan fizikal sekolah. Dah tahu laluan dia dan sebagainya. Jadi saya rasa tak adalah masalah dan sebagainya. Cuma kita sekarang ni mungkin anak excited dah tak sabar-sabar nak masuk kelas tahun 1 pula. Dia depan saja prasekolah tu kelas dia ya. Jadi saya rasa daripada HEM itu saja. Apa-apa pun kita akan perkembangan terkini yang disebut oleh guru besar tadi, kita tak dapat lagi secara resmi ya. SOP terkini dari KPM. Jadi kalau ada nanti kita akan update, kita akan kemaskini dalam grup WhatsApp yang ada lah. Jadi sekadar itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Nur Hisham bin Simon, Penekanan Hal Ehwal Murid di atas penyampaian maklumat ya berkenaan dengan hal ehwal murid itu tadi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang hadir, link kehadiran saya dah mahu masukkan ke dalam ruangan komen dan juga nanti kita akan send juga pada pada bahagian grup WhatsApp ya ibu bapa tahun 1 nanti. Jadi sesiapa yang hadir pada hari ini nanti ibu bapa mohon ya kerjasama untuk mengisi link kehadiran tersebut supaya pihak sekolah dapatlah ya merekodkan kehadiran pada hari ini insya-Allah. Baik, terima kasih sekali lagi pada unit HEM di atas penerangan yang ringkas itu. Saya buka seterusnya kepada ibu bapa dalam sesi soal jawab sekiranya ada perkara-perkara yang ingin ditanya ataupun persoalan-persoalan yang perlukan jawapan ataupun pencerahan. Saya buka ruang ini kepada ibu bapa untuk bertanya sementara kita masih ada lagi bersama-sama penolong kanan pentadbiran dan juga penolong kanan HEM kita pada pagi ini. So kalau ada nak bertanya boleh je buka mic dan juga usulkan pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan. Silakan. Kalau ada pertanyaan daripada pihak ibu bapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan tuan. Saya nak tanya untuk hari pagi di hari pendaftaran hari pertama tu untuk tentukan kelas anak kita, pihak ibu bapa boleh follow ke masuk tengok kelas dia kat mana semua boleh?
Baik, terima kasih. Saya persilakan Puan Afaf untuk memberikan pencerahan. Baik, untuk ibu bapa, terima kasih ya Cik Jo dekat situ. Okey, untuk makluman ibu bapa, perkara pertama, pada 4 minggu yang pertama transisi tidak ada ketetapan lagi kelas anak-anak. Ya, kelas anak-anak tidak ketetapan sebab minggu transisi ialah proses dalam penyesuaian dan sebagainya. Kelas anak yang tetap selepas program transisi dilaksanakan selepas 4 minggu. Kemudian setakat sekarang, sehingga sekarang seperti yang Tuan Jibi maklumkan, ibu bapa memang tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah. Jadi saya harap jelas dah ya, anak akan dihantar ke pintu pagar utama yang kecil itu, diserahkan kepada guru-guru yang akan menyambutnya, dan ibu bapa tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam kawasan sekolah. Sehingga sekarang itu arahan yang kita terima lah. Okey, harap jelas. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Jo. Ada lagi ke ibu bapa yang nak bertanya? Kita pun sudah sampai sebenarnya ke penghujung rancangan ataupun pertemuan kita pada pagi ini. Okay, silakan. Hai, morning. Selamat pagi kepada cikgu, betul ibu bapa sekalian. Ni nak tanya because kami non-Muslim. So next month kan dah ada puasa kan. So ini apa ni ya? Better tanyalah ni. Okey Jai. So berkenaan dengan makan anak ke tuan? Ya. Okey, untuk non-Muslim, untuk makluman tuan, sebelum ni pun tahun lain pun ada ya, non-Muslim yang orang asli, masih murid India yang lain pun ada. So kita minta mereka bawa bekal sendiri. Bawa bekal sendiri dan kita akan letakkan mereka di satu pondok khas untuk mereka makan. Dan selesai makan barulah mereka akan masuk semula ke dalam kelas. Jangan risau tuan, guru kelas, guru tahun 1 akan memastikanlah anak tuan pada waktu makan walaupun bulan Ramadan masih makan. Cuma minta bawa bekal lah. Okey, harap jelas ya. Terima kasih banyak because my ini anak sulung, that's why I pun first time. I understand. Okay. Thank you very much for your support. Kita tak buka kantin pada waktu bulan puasa sebab majoriti kita adalah ramai pelajar-pelajar Melayu beragama Islam lah. So cuma bawa makan makanan sendiri. Okey. Saya buka lagi kepada ibu bapa yang lain. Ya. Saya ada lagi satu soalan, minta maaf ya. Silakan Cik Jo. Okey, berkaitan dengan parking di depan tu, saya rasa setiap tahun ada masalah, ada yang ibu bapa yang parking menunggu anak dia keluar atau sebagainya yang menyebabkan keadaan jadi sesak dan jam. Terutama bila diorang nak mengambil anak lah. Dia buat U-turn depan tu tapi dia berhenti sampai orang belakang kena tunggu dia nak ambil anak dia apa semua kan. Kadang-kadang anak dia belum keluar lagi, dia dah parking tu menyebabkan kesesakan. Minta pihak security guard tegas sikit. Kawasan di tempat orang U-turn tu jangan ada kereta yang parking menghalang tempat U-turn depan sekolah tu. Itu sajalah saya nak beritahu. Okey Encik Jo, insyaAllah sebenarnya memang kita dah pesan ya, security pun dah pesan. Dia dekat tengah-tengah tu sebenarnya dia boleh tunggu tapi dia ada untuk buat U-turn tengah-tengah tu kan. Dan memang ada selalunya security akan beri makluman tapi saya harap pun lah yang ada ni pun mohon sama-sama lah beri kerjasama. Dan biasanya ada di kalangan ibu bapa, bukan yang dalam ni lah, ada yang akan buat tak tahu kan, buat tak faham aja walaupun security dah minta digerakkan. Tapi apa pun, terima kasih tuan, insyaAllah pihak sekolah akan cuba membaiki dari semasa ke semasa dengan kerjasama semua ibu bapa penjaga. Okey, baik ya. Minta maaf cikgu saya nak bagi satu cadangan. Kalau boleh adakan
line parking ataupun arrow sebab ramai ibu bapa yang buat tak faham benda ni sebenarnya. Kadang saya tengok guard dah tegur pun dia kata sekejap saja. Jadi kalau ada line parking yang di tengah tu dan arrow untuk U-turn lebih sesuai lah untuk diorang faham benda ni. Sebab ramai yang buat tak faham benda ni. Okey Tuan, sebenarnya benda ni dah lama jadi isu kan. Jadi macam ni Tuan, kita ambil maklum apa yang Tuan punya cadangan. Cuma insya-Allah satu lagi saya minta Tuan, bukan maksudnya apa yang Tuan cakap ni kita tak ambil maklum. Namun bila dengan kerjasama PIBG ia lebih lagi mendatangkan keberkesanan. Jadi insya-Allah pada bulan 1 ini juga pada bulan 4 juga ke tak silap saya ke akan ada nanti mesyuarat PIBG. Saya minta Tuan jangan lupa bila ada saja dimaklumkan mesyuarat PIBG, Tuan masukkan usul ini kerana ia akan lebih mantap lagi. Saya harap Tuan boleh terima ya penjelasan saya ni. Baik, terima kasih Cikgu. Baik, terima kasih. Ada dua yang angkat tangan saya nampak dari tadi ni. Puan Nur Khamisah, ada persoalan ke? Dan juga Puan Rosmaini ya. Tadi nampak angkat tangan kalau ada. Silakan Puan Rosmaini ataupun Nur Damia. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum Tuan. Saya nak tanya, anak saya dah tahun 1 tapi di kelas PPKI. Jadinya waktu persekolahan, waktu balik tu sama perlu beli buku tulis ke macam mana? Ke sama macam aliran perdana? Okey Puan, untuk pendidikan khas Puan jangan risau. Nanti anak Puan nanti Puan akan pada dalam grup yang mana pendidikan khas Cikgu Muhammad Faiz akan respon. Saya tak tahu dah dia ada tidak pada waktu ini. Kalau dia ada insya-Allah dia akan respon. Cuma setahu saya memang kita tidak akan biarkanlah anak buku ke apa semua. Puan boleh dapat makluman dalam grup nanti pendidikan khas. Ya Puan ya? Okey. Okey, terima kasih Cikgu. Puan Rosmaini, ada ke? Cikgu Herman, boleh saya tambah sikit? Silakan, tak isyak. Okey, begini Tuan ya. Ibu bapa ya, tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan waktu kehadiran yang dijelaskan oleh Puan Afaf tadi ya. Jadi sebelum ni ada berlaku ya. Contohnya ibu bapa yang masuk bekerja contohnya 8 pagi. Ya. Masuk bekerja 8 pagi, jadi mungkin dia tinggal di luar kawasan Ampang Pecah. Ya, jadi dia keluar dari rumah tu lambat. Jadi anak sampai sekolah lambat. Mana anak sampai sekolah lebih daripada 7.30. Ya, seolah-olah sekolah ikut waktu bekerja ibu bapa. Jadi ini dari segi disiplin lah. Dari segi disiplin ni tak cantik lah. Ya, jadi anak jadi mangsa datang lambat ke sekolah kerana ibu bapa dia nak ikut waktu bekerja, dia masuk pukul 8 lah contoh ya. Jadi saya nasihatkanlah kepada ibu bapa yang bekerja di Kuala Kubu tapi tinggal di luar Kuala Kubu contoh ya. Yang kita kata jangka masa perjalanan itu ya. Jadi maknanya kena ikut waktu sekolah anak lah. Kalau ada lah ya dalam sini. Kalau ada ataupun ada anak-anak yang darjah lain ya. Jadi pastikan anak-anak sebelum 7.30 tu dah ataupun kita letak di situ 7.20 tu. Ya. Ni kadang-kadang tak nampak ni, tak cantiknya kita kata bila sampai sekolah tu dekat pukul 8. Ya ni berlaku tuan-tuan ya. Mungkin bukan tuan-tuan lah. Berlaku ni satu budaya yang tak cantik lah. Image sekolah ya. Jadi pukul 7.40 masih ada murid datang. Kerana ibu bapa nak ikut waktu dia bekerja pukul 8. Itu sahaja peringatan lah. Kalau tak berkaitan tu kita abaikan sajalah. Okey ya, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi? Mungkin last. Ada yang angkat tangan lagi ni. Atas nama Sayap Bersatu. Siapa ni?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya Muhammad Azwan ya. Jadi di sini saya cuma nak tanya satu soalan sajalah. Soalan ni pun tidaklah bermasalah berat pun, cuma nak sekadar untuk saya tahu sajalah. Dalam bulan Ramadan ni, adakah jadual terutama jadual balik lah, murid-murid masih sama seperti bulan-bulan lain ataupun ada perubahan waktu? Terima kasih. Baik, silakan Pak Afaf. Okey, Encik Azwan, dan setakat sehingga sekarang walaupun bulan Ramadan mendengar kita satu sesi saja, maka kita masih pulang seperti biasa. Ya? Okey, faham, noted. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi pada saya, Puan Afaf dan juga Ustaz Isham, mohon izin ya. Untuk murid-murid tahun 1 ini juga kita galakkan jugalah ya, kalau boleh ada pakaian lebih lah ya. Tuan-tuan boleh bekalkan tracksuit ke satu t-shirt putih pada anak-anak. Sekiranya lah ya berlaku di mana anak-anak ni tak sempat nak ke tandas dan sebagainya kan. Jadi membolehkan ada satu pakaian tambahan lah untuk anak-anak ni. Kalau tidak keberatan di pihak ibu bapa ya. Kalau tidak nanti kita terpaksa telefon parent ya, parent nak kena datang, nak kena hantar dan sebagainya. Itu saja. Baik, kita pun telah sampai ke penghujung rancangan kita pada pagi ini. Sekiranya tidak ada apa-apa lagi pertanyaan atau mungkin kalau nanti ada persoalan-persoalan yang ingin dibangkitkan, tuan-tuan boleh ajukan saja di bahagian ruangan di grup WhatsApp kita untuk tuan-tuan maklumkanlah kepada pihak sekolah berkenaan dengan persoalan-persoalan yang ada untuk tuan-tuan tanya ya. Mana yang kita boleh jawab, nanti kita ada penekanan yang akan bersama-sama kita untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada. Baik. Merdu bertingkah alunan suara, kadang sedar, kadang tak sedar tersilap kata, andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua tetamu, ibu bapa, juga anak-anak tahun 1 yang hadir pada hari ini, juga kepada seluruh ahli jawatankuasa program transisi tahun 1, ibu bapa dan mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi memudahkan dan menjayakan majlis kita pada pagi ini buat anak-anak tahun 1. InsyaAllah kita akan bersua muka nanti pada tanggal 21 Mac 2022. Jadi saya sudahi di sini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan isikan link kehadiran kita pada pagi ini di dalam grup WhatsApp Ibu Bapa tahun 1. Untuk guru-guru, nanti kita sediakan satu link kehadiran yang lain untuk guru-guru yang hadir pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bye-bye, cikgu. Okay, bye anak-anak. Kita jumpa lagi pada hari Isnin akan datang. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Tetap. Terima kasih.